Okay, so kalau semalam kita dah share kan pasal pasal honest review, macam mana kita nak buat review yang sangat jujur daripada orang ramai, orang yang kita tak kenali. Macam mana kita nak approach kan, macam mana kita nak tanya soalan, etika masa interview macam mana kan. So hari ni pun lebih kurang juga konten ni. Sebab apa Ali sentuh pasal interview? Sebab video interview lah yang paling senang nak produce. So macam korang fikir nak buat video macam mana, video marketing yang macam mana kan. Tapi sebenarnya yang paling mudah setakat ni yang Ali rasa interview lah. Sebab tak perlukan nak buat apa storyboard lah apa semua, tak payah pun. Sebab interview video just pergi jumpa orang and then settle kita interview. Waalaikumsalam Ahmad Syamil. Waalaikumsalam. Terima kasih sangat-sangat sebab join Live Adli pada hari ni. Okey. Syamil dah makan belum? Dah lunch tak? Ready ke ready? Okey. Terima kasih sebab tag kawan-kawan kawan-kawan untuk join Live Adli. Alright, so semua dah sedia ke untuk kita mulakan? Alhamdulillah dah makan dah. Alhamdulillah sama. Alhamdulillah kita pun sempat juga makan. Lima sempat makan tadi. Okey. Alright So kalau dah ready, Syamil dah ready ke? Kalau ramai yang dah ready, kita akan start. Okay. So hari ni Ali nak cerita kenapa kita buat interview punya video. Macam first day Ali buat live, kan Ali cakap pasal idea-idea. Bukan first day, second day Ali buat live, dia ada sharekan pasal idea-idea untuk buat business punya video, marketing video. Apa jenis-jenis video yang anda semua boleh buat as business punya person, nak buat video yang macam mana. Macam vlog, Alhamdulillah ada yang dah buat, ada yang dah buat behind the scene. Apa lagi, video testimoni, video produk, macam-macam dah. So hari ni kita nak teruskan macam mana untuk kita hari ni tajuk dia best sikit. Teknik, kita nak bagi 10 teknik untuk kita bagi orang selesa time interview. 10 teknik bagi orang selesa untuk interview. Macam sebelum ni kita cakap pasal interview orang yang kita tak kenal kan. Yang ni kita akan ceritakan macam mana untuk kita bagi orang yang kita nak interview tu selesa, yang boleh jawab dengan baik masa kita interview dia. So macam untuk video interview, yang paling penting adalah orang kita interview, betul tak? Sebab tu kita kena make sure orang yang kita nak interview tu rasa selesa dengan kita. Tu yang paling penting kan. Macam sebelum ni Adila share macam mana nak cari tempat untuk yang nak buat honest review untuk interview, nak bagi orang rasa produk dia, first time rasa macam mana pendapat dia apa semua kan. So hari ni kita nak gunakan teknik untuk kita interview, nak bagi orang buat yang terbaik dan selesa dengan kita. Okay, so macam interview kan, mungkin ada orang tertanya juga kan, interview ni kita nak interview siapa kan, dalam bisnes kita nak buat apa kan, interview apa semua kan. Okay, macam sebelum ni pun ada pernah cakap pasal kita nak buat Q&A, kita nak buat interview team members kita, nak buat interview dengan kita punya leader. So benda tu adalah konten yang kita boleh dapat daripada interview kita dapat something kan. Kita dapat ilmu baru, kita dapat konten. Betul tak? Alright. So setakat ni okey kita baru masuk sikit. Hari ni tak berat, sumpah tak berat. Hari ni kita tak ada share pasal teknikal sangat pun. Serius. Sebab sebelum ni ada orang cakap macam, alamak teknikal sangat, berat sangat lah apa Ali share kan. So hari ni santai juga, jangan risau. Sebab sebelum ni Ali sebenarnya nak share pasal apa, composition lah, point of lighting semua tu kan. Tapi yang tu technical, but yang tu tak penting sangat untuk korang tahu setakat ni. Tapi yang penting kita nak bagi tahu surface dulu, macam mana kita nak handle orang time kita interview. Okay.
Okay. So, kenapa sebenarnya kita nak interview orang, kita kena pastikan dia buat yang terbaik. Kenapa sebenarnya? Agak-agak kenapa Okay, so nak tahu kenapa? Sebab first kali adalah satu, kita nak jimatkan masa kita, kan? Kalau orang tak buat yang terbaik, macam mana kita nak manage masa kita? Macam contoh, kita dah setkan masa untuk kita interview dia mungkin dalam setengah jam ataupun 1 jam, tapi dia tak boleh nak buat terbaik. So nanti dia akan drag masa sampailah ke sudah tak habis-habis interview. Kadang-kadang macam, yelah, kita nak interview kita punya leader ke ataupun founder ke, kan. Kadang-kadang kita kena faham dia pun manusia juga. Kadang-kadang ada masa dia okey, ada kadang-kadang dia macam alamak tak boleh nak jawab pula. Sebab apa? Sebab dia manusia biasa. Jangan expect yang semua orang boleh buat terbaik, kan. Betul tak? Syamsul Ahmad makin best tengok live tuan. Alhamdulillah. InsyaAllah kita try improve day by day. Terima kasih Syamsul Ahmad sebab join. Alright. So ni dah masuk hari ke berapa dah? Sedar-sedar dah 16 bulan dah. Sebab sebelum ni Adli akui memang awkward sikit masa live. So hari ni Alhamdulillah kita cuba bagi yang terbaik. Okay. Alright. So lagi satu, kenapa penting nak buat yang terbaik? Orang tu kena buat yang terbaik sebab apa? Sebab bila interview ni adalah salah satu cara untuk kita storytelling tau. Macam kita interview, bila kita interview, orang tu akan berpeluang untuk bercerita. So banyak benda yang dia boleh cerita, sampaikan, kan. So bila dia boleh buat yang terbaik, dia boleh jawab soalan-soalan kita dengan sangat-sangat bagus, automatic interview tu akan jadi macam impactful. Video kita pun impactful. Dia macam heart to heart. Orang kata heart to heart. So bila heart to heart, barulah video kita powerful, impactful. Macam pernah tak korang tengok ada orang interview sampai nangis-nangis. So maknanya menjadi lah tu, orang yang tanya soalan dia dah gunakan teknik yang betul untuk bagi orang yang di interview tu bagi 100% yang terbaik dalam sesi interview. Sebab kadang-kadang ada yang macam banyak kalau korang tengok sendiri dekat YouTube ke apa, kan, bandingkan interviewnya video yang menjadi atau yang tak menjadi. Kalau dia menjadi adalah bila interview tu kita sendiri dapat rasa macam wish, gila dia ni, dia cerita memang betul-betul semangat. Beza macam honest review yang sebelum ni, 2 hari lepas kan dia cerita pasal honest review yang kita pergi terjah orang yang dah interview. Okay, yang tu dengan yang ini ada sedikit, mungkin ada benda yang sama, tapi ada juga benda-benda yang baru yang dia akan share lepas ni. Okay, so lagi satu, sebab kita nak jimat masa, lagi satu kita tak nak kena asyik reshoot lah apa semua, kan. Sebab yang ni ada cerita untuk interview yang jenis kita dah bersedia. Macam kita tak nak kena reshoot ulang-ulang kali, kan. Kita pun ada juga macam apa, bila ada kamera kan kita nak jimat bateri apa semua, kan. Benda-benda macam tu kita kena consider. Sebab tu make sure orang buat terbaik untuk interview. Okay. Alright, so tanpa menyengahkan masa, kita masuk poin yang pertama. Macam mana, teknik apa yang nak kena guna untuk kita buatkan orang tu boleh bercakap time interview dengan sangat-sangat bagus dan boleh deliver apa benda yang dia nak cakap tu kepada kita dengan sangat-sangat baik. Macam mana? Korang dah sedia ni? Ke dari tadi tak sedia ni? Okay. So tanpa menyerahkan masa, okay, kita mulakan dengan poin pertama kita. Alright. Macam mana nak bagi orang selesa time interview, dia okay. Macam mana tu, macam mana? Dah ready ke? Tadi ingat macam nak buat live sambil berjalan lah. Bosan kat duduk tempat sama, kan. Tapi tu lah, tengah kena jaga SOP. Kalau tak sebenarnya boleh je nak jalan dekat area di sini, kan. Tapi tu lah, ya takut korang bosan juga kan duduk tempat sama, kan. Okay, so
first kali kita kena cakap kat orang yang kita nak interview tu, kita kena bagi dia mindset yang benda ni senang je. Cakap dia macam contoh cakap abang tu kita nak interview kan. Contoh kita ada interview seorang abang ni, cakap dia bang, tak apa bang, benda ni senang je. Okay, abang just jawab soalan macam ni, kita bagi soalan. Yang Adipan cakap, kita rehearsal dulu, bagi dia tengok soalan supaya dia tahu apa benda yang dia nak jawab nanti. So kita bagi dia tengok. Okay, contoh kat leader kita atau founder kita kan macam kita jual produk, kita pun nak juga customer kita kenal kita punya orang yang guide kita kan. So beritahu dia, tak apa kak, bang, senang je benda ni. Okay, mungkin ada yang tak biasa kan. Ada mungkin yang pernah masuk TV apa semua tu dah biasa kena interview, tak apalah. Tapi yang tak biasa, kita kena yakinkan dia yang benda ni senang. Okay, tu yang first. Okay, baru first 15 minit. So yang kedua, jap, sebentar, kenapa kita nak kena yakin kan? Supaya bila dah yakin kan, bila kita confident, kita punya segala benda yang keluar dari mulut kita pun akan rasa macam smooth je. Kalau kita tak yakin, kita pun agak-agap. Betul tak? Cik Haikal Zamaluddin, terima kasih sebab masuk. Dia bagi love lagi, terima kasih. Saya bagi balik love. Alright, thank you lah, love besar. Alright, okay. So bila dia dah yakin, dia akan boleh bercakap tau. Dia boleh bercakap satu persatu benda yang dia nak sampaikan tu. Alright, Riza Streamer, Waalaikumsalam. Thank you selamat masuk. Okay, so kita baru masuk first point. Terima kasih sebab masuk. Alright, so seterusnya adalah bila kita dah record kan, dia dah yakin nak buat interview. Okay, kita tunjukkan kita punya shot yang pertama. Faham tak? Kita tunjukkan shot pertama. Bila dia tengok balik, okay, barulah keyakinan dia bertambah. Ini yang tips kedua. Teknik yang kedua, tunjukkan balik kita punya first shot. First shot. Faham Dah tunjuk, lepas tu puji sikit. Jangan tunjuk lepas tu kita macam tak dia cakap apa kan. Cakap, oh lawa lah shot ni, handsome abang ni. Macam tu. Kita puji dia. Sebab apa? Bila kita puji-puji macam tu, sebenarnya dia mempengaruhi dia juga tau. So lepas dia dah dipengaruhi macam tu, dia akan tersenyum. Bila dia dah tersenyum kan, bila orang yang kita interview dah senyum, maknanya dia in good mood lah kan. Tapi tak tahulah kalau sebelum tu dia tengah ada masalah rumah tangga ke, tak tahulah kan. Tapi at least kita bagi dia tersenyum, puji sikit, bagi dia compliment. Susah sebut. Compliment sikit dia, cakap dia cantik lah kat ini, handsome lah. Barulah dia rasa macam dipuji tu dia hargai. Baru dia boleh tersenyum, good mood. Baru ada senang nak bercakap dengan kita kan. Yang seterusnya adalah kita, okay, boleh teruskan lagi ni? Okay ke tak okay ni? Okay, so kita teruskan lagi dengan step yang ketiga. Okay, bila kita dah bertanyakan soalan kat dia, kita dah tanya macam-macam kan. Ya, bila kita interview kan, kadang-kadang banyak soalan. So kita dah tanya. Apa yang kita kena buat adalah korang tunjukkan minat bila dia bercerita. Walaupun korang tak minat macam mana cerita dia, tapi macam dah korang yang tanya, tunjukkan minat. Angguk, oh macam tu ke? Oh ya ke? Tunjukkan minat, barulah ada orang suka nak bercerita. Ni kalau kita tanya tapi tak ada respon, dia macam akan bercerita pun tak ada mood. Dia jadi macam tak hidup cerita tu. So pentingnya kita bila berinteraksi dengan dia, kita tunjukkan minat. Tunjukkan minat, at least macam angguk. Ya, sebab kadang-kadang kalau kita nak bersuara tak boleh pula kan, sebab ada audio pula nanti kan yang termasuk dekat mikrofon. So
kita angguk. Betul lah. Macam tu. Okay. So bila kita dah macam nampak nak mendengar, kita ikhlaskan diri kita nak mendengar, walaupun kita tak nak dengar, ikhlaskan diri kita. Macam mana tu? Macam ikhlaskan diri, ambil je apa yang dia nak bercerita tu, sebab kita yang tanya. Ikhlaskan diri, jadilah friendly kan. Macam kita bercerita dengan kawan-kawan kita, cerita walaupun gebang ke apa kan, kita dengar. Oh ya yeah. Okay, dia akan cerita sampailah dia rasa dah nak habis. Okay dah. Okay, faham kan setakat ni? Okay, yang seterusnya. Okay, kita, apa yang kita kena buat adalah kita bergurau sikit dengan dia. Kita gurau-gurau. Faham tak? Maksudnya adalah kita macam bagi suasana tu hidup lah. Kita bagi dia ketawa. So bila kita ketawa kan, macam contoh bila dia dah ada mood happy, so interview tu pun jadi happy. Dia jadi macam lagi senang nak bercakap. Kalau korang perasan, kalau mood korang okey kan, happy, lagi senang nak bercakap. Betul tak? So benda ni pun ikut situasi juga. Tapi biasa korang nak buat interview chill-chill je kan. Kadang-kadang kalau jangan pula pergi interview situasi yang sedih, time interview nahas ke apa kan, buat lawak pula. Kan tak pasal-pasal kita buat mendapat kan. So bila dia dah dapat mood, kita dah bergurau tadi kan, so barulah kita teruskan lagi. So barulah interview tu go smooth. Okay, setakat ni okay. Ini tips dia untuk bagi interview tu lagi hidup, orang kata. So bila lagi hidup, lagilah banyak informasi, lagilah banyak dia nak cerita kan. So itu yang bagusnya bila dia dah dapat mood lawak, mood ketawa tiba-tiba kan. Okay, yang seterusnya, okay, kita akan, kalau korang perasan, kalau korang ditanya, sebenarnya lagi senang kan korang nak jawab sesuatu. So yang seterusnya adalah kita tanya soalan dulu, tanya soalan satu persatu, baru bagi dia jawab. Okay, first kita rehearsal kan. Sebelum kita nak mula interview, kita rehearsal. Tapi masa nak interview tu, kita akan cakap soalan ni kita akan tanya satu, lepas tu dia akan jawab. Tanya satu, dia akan jawab. Dia selang-seli. Sebab apa? Sebab kalau korang perasan, bila kita tanya soalan, kalau kita ditanya soalan, kita akan lagi senang nak jawab. Tapi kalau kita skripkan benda tu, scripted kan, benda tu akan keluar pun tak natural. Macam baca skrip lah. Tapi lain lah kalau baca berita. Kalau baca skrip, benda yang keluar tu tak natural, tak hidup. Sebab tu lebih digalakkan untuk kita tanya soalan. Tanya soalan, barulah orang akan boleh bagi balik apa benda yang kita nak tahu tu. So benda ni spontan pun boleh kan. Bila kita tanya soalan, boleh dijawab spontan. Tu yang sebetulnya. Kita jangan buatkan skrip. Ada orang macam takut orang ni jawab lain lah, takut dia tak jawab macam apa yang kita nak lah, so dia buat skrip, lepas tu dia bagi ke orang yang dia nak interview. Tak salah, sebab benda tu boleh, cuma jangan bagi dia terikat dengan skrip. Dia akan jadi macam kelakar, akan ikut skrip. Macam korang pun boleh bezakan macam mana orang ikut skrip ke tak, macam mana dia menjawab soalan yang betul, honest. Soalan tu macam interview tu akan nampak hidup, dengan beza bila dia baca skrip. So sebab tu okay, yang macam mungkin ada orang akan macam tergagap-gagap kan nak jawab soalan tu. Sebab tu kita kena rehearsal dulu, bagi dia tunjuk, bagi dia tengok dulu soalan, tunjuk kat dia. So lepas tu barulah kita akan mulakan pertanyaan. So bila one way speech, itu akan jadikan dia macam bercakap tengok skrip. So itu yang
kita tanya soalan. Okey. So yang seterusnya, dah ready ke? Seterusnya, okey, kalau nak bagi dia selesa adalah kita jangan bagi dia pandang kamera. Time interview. Okey, korang bayangkan kalau time interview, okey, korang pandang kamera dengan korang pandang orang yang tengah interview, dia macam lain tau. Sebab bila kita pandang kamera tak hidup. Kamera ni bukan satu benda yang hidup. So dia macam kita macam tak, apa orang kata, tak je natural. Macam kita nak bercakap dengan orang kan. Bila interview ni macam kita bercerita. So bila kita pandang kamera, sebenarnya dia macam buatkan apa ni, kita punya penceritaan tu terbatas. Sebab rasa macam cerita dengan apa, benda yang tak menyawa. Dia agak sukar macam tu. So sebab tu suruh subjek kita jangan pandang kamera, tapi pandang orang yang tengah interview. Tapi bila subjek tu ada benda yang nak bercakap kepada audience, yang memang skrip tu memang untuk audience kan, kita suruh dia pandang kamera. Macam CTA, call to action, yang tu boleh untuk dapatkan ni bla 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 bla, boleh ke mana dia akan pandang kamera. So sebab tu kalau perasan ada interview yang dia akan pandang dekat kamera, ada yang pandang kat tepi. Okey. Sebab bila bercakap dengan orang, orang akan jadi natural. Sebab tu kena cakap dengan orang, bukan tengok kamera. Dia depends on situation juga. Okay. Alright. So kita pun akan respon lah bila orang yang kita interview tu bercakap, kita respon lah. Oh macam tu. Okay. Walaupun kadang kita tak faham, tu macam oh okay. Macam tu. Setakat okay. Dia macam kalau video vlog, itu tak apa. Boleh tengok lens. Sebab apa? Sebab yang tu memang korang communicate dengan viewer kan. Memang macam tengah bercakap dengan orang. Tengah bercakap. Macam ya kita pegang kamera, bercakap dengan kamera. Itu vlog kan. Tu memang boleh macam tu. Okay. So yang seterusnya adalah kita stay positif. Macam okay, ada faham kadang kan time tengah shooting interview ke apa, kita kadang ada masalah teknikal lah. Tiba-tiba mic tak on lah, tiba-tiba bateri nak habis lah, tiba-tiba lupa nak setting kamera lah, walaupun guna phone ke apa, tiba-tiba mesti ada masalah teknikal. Kan, betul tak? Tapi jangan tunjukkan yang korang tengah ada masalah masa tu. Sebab apa? Bila korang dah tunjukkan sesuatu yang negatif kepada orang yang kita nak interview tu, dia akan jadikan suasana tu jadi lain tau. Dia akan jadikan benda macam wish, benda tak ikut macam dirancang. So dia akan kacau. So basically masalah teknikal ni kita try dulu macam overcome. Kita cakap je yang oh okay, nice, tapi boleh tak kita buat lagi sekali, sebab kita nak improve, nak ni semua kan. So kita jangan cakap kita ada masalah teknikal. Tak apa, it's okay. Sebab masalah teknikal ni memang tak nak dielakkan. Semua orang mesti akan hadapi punya. So cakap je tak apa, okay je, kita cuba lagi. Mungkin bateri habis kan, tak apa, okay, walaupun time tu tiba bateri habis, memory card penuh ke apa kan, it's okay, tak apa, kita buat lagi lah yang ni. Sebab tadi macam ada nampak okay je, tapi macam nak improve lagi lah. Macam contoh ada mic tak on lah apa lah kan. Mic penting lah bila interview kan. So dia tak on, sama ada ya kadang-kadang ada orang rasa macam susah, nanti nak kena reshoot balik lah apa semua kan. Tapi memang benda tu perlu, cakap je, oh tak apa, ni dah nice tapi kita nak improve lagi benda ni, boleh tak? Okay, yang seterusnya adalah kita jauhkan kamera sikit. Macam first shot mungkin kita jauhkan, tapi bila dia dah selesa, yang last tu kita rapatkan sikit. Macam makin lama makin dekat bila dia dah selesa. So sebab tu ada orang guna lens yang jauh, zoom lens. Ada juga yang gunakan dua kamera. So maknanya macam bila dia dah start selesa semua, baru kita start untuk dekat lagi. Okay. Dan seterusnya adalah kita kena bagi tahu yang sebenarnya kita nak bagi
orang tu yang kita nak interview tu nampak okey depan kamera. Kita nak nampak dia terbaik. So siapa je tak suka nampak bagus depan kamera kan? Betul tak? So semua orang nak nampak okey, nak nampak hebat depan kamera, betul? So kita cakap dia, jangan risau, benda ni kita akan edit. Kita nak nampak yang benda ni jadi terbaiknya. So sebab tu interview kena macam ni. Kita kena beritahu, emphasize kenapa itu buat macam tu. Alright, setakat ni okey So kita akan pergi ke poin yang terakhir sebenarnya sekarang. Sedar tak sedar dah 10 lah. Okay, so last sekali kita kena terangkan macam mana video tu akan terjadi. The final editing, benda tu akan jadi macam mana. So dia pun dah nampak, video ni akan jadi macam ni. So dia pun tahu macam mana nak bercakap tentang interview. Alright. Okay, so itu je sebenarnya point idea hari ni. Santai kan, betul-betul santai. Alright. So ada apa-apa soalan ke yang nak tanya? Mungkin ada yang tadi timbul persoalan kan. So boleh je tanya sekarang. Okay. Alright, kalau tak ada apa-apa, Ali rasa itu saja pada hari ni. Esok kita sambung lagi topik yang lain pula. Okay, insyaAllah kita try untuk bagi lagi tips-tips untuk kita majukan lagi marketing kita. InsyaAllah mana yang Adi tahu, Adi share. Okay, InsyaAllah mana yang dah masuk, terima kasih banyak-banyak. Okay, so Adi rasa kalau dah tak ada apa-apa soalan, rasa setakat ni je live Adi pada hari ni. Okay, so hari ni pukul 6 kita ada tetamu khas, tim internal kita dari Mesir akan live pukul 6 sekejap lagi. Okay, so korang nantikan pukul 6 ni. Jangan lupa untuk masuk, ada pesanan sikit. Ada apa ilmu dia nak share hari ni pukul 6. Alright, so korang jangan lupa untuk join. Dan Adi ucapkan terima kasih. Kalau dah tak ada apa-apa, Ali undur diri dulu. Okay, so terima kasih banyak kepada yang dah join. Assalamualaikum.